Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Sufian Saad bin Muhammad Hamam, matrik nombor 260073, ingin membuat pembentangan GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan yang bertajuk Ekonomi dan Pembangunan Neoklasikal Pasaran Bebas. Pengenalan. Pasaran bebas sistem ekonomi berasaskan penawaran dan permintaan yang sedikit atau tiada kawalan kerajaan. Huraian atau ringkasan terhadap semua pertukaran sukarela yang berlaku dalam persekitaran ekonomi tertentu dicirikan oleh susunan yang spontan di mana individu membuat keputusan ekonomi. Sebuah negara mungkin menjelahi undang-undang sepenuhnya. Perbincangan. Revolusi pasaran bebas. Untuk mengubah trajektori negara dan membolehkan revolusi pasaran bebas dilaksanakan, kita perlu mengubah cara dan kita melihat pasaran bebas. Pasaran bebas tidak perlu meraihkan kepentingan diri. Kepentingan diri boleh dibiarkan tanpa diagung-agungkan. Dalam konteks ini, selagi kapitalisme dikawal oleh tahap peraturan yang sesuai dan pengingkaran semula kekayaan, merupakan idea yang menjelaskan bahawa kebebasan ekonomi boleh berkembang hanya dalam negara yang meraihkan sikap mementingkan diri. Niat seseorang individu untuk kepentingan diri dalam jangka panjang yang rasional dianggap sebagai satu kebaikan. Pasaran bebas tidak mempunyai kos untuk berfungsi. Revolusi kepada pasaran ini akan membawa kepada ekonomi yang lebih fleksibel dan sensitif kepada perubahan, memudahkan maklumat disampaikan, dan ia adalah pelengkap demokrasi. Untuk mempunyai sistem pasaran bebas yang betul, satu-satunya sistem politik yang mungkin boleh dipraktikkan adalah demokrasi moden. Lepas revolusi peredaran dilaksanakan dalam ekonomi dunia, kuasa pemerintahan akan menyusuli dengan akibat yang tidak diingini dan tanpa penguasaan sehingga sistem ekonomi boleh mencapai pengembasuan yang dalam sistem politik. Proses ini membayangkan pemodenan yang mendalam dengan pembaharuan institusi, nilai-nilai baru dan penegasan masyarakat moden. Ia juga akan disekularkan dan perintah oleh individualisme dan rasionalisme saintifik. Revolusi pasaran bebas boleh dimanipulasikan menjadi pasaran yang kejam, khususnya apabila diisi oleh individu yang kurang mahir, di mana ia akan mendorong individu untuk sentiasa melakukan yang terbaik dan bersaing dengan gigih. Hujah utama terhadap pasaran bebas yang menyatakan bahawa pasaran ini tidak sama rata dan bersikap mementingkan diri, di mana ia boleh menjadi punca utama kepada krisis keuangan, ekonomi, sosial dan politik. Krisis keuangan ini telah membawa banyak negara dan masyarakat antarabangsa ke dalam jurang kemerdekaan ekonomi yang mendalam. Revolusi sistem pasaran bebas mungkin akan menjanjikan pembinaan demokrasi moden yang menggambarkan sistem politik serta sistem perundangan yang menjamin inisiatif bebas individu, harta persendirian, persetujuan dan permainan spontan di antara permintaan dan penawaran. Pada masa yang sama, ia juga menghadkan campur tangan negara. Ciri-ciri: 1. Pemilikan sumber secara persendirian. 2. Pasaran kewangan yang berkembang maju. 3. Kebebasan untuk mengambil bahagian. Implikasi positif revolusi pasaran bebas: A. Kedaulatan pengguna. B. Ketiadaan birokrasi. C. Pengaruh motivasi perusahaan. Dan D. Peruntukan sumber optimum. Implikasi negatif revolusi pasaran bebas ialah persetujuan semula hubungan antara majikan dan pekerja telah secara konsisten menyerang perlindungan tradisional yang diberikan kepada pekerja kerana persetujuan semula ini biasanya bercanggah dengan hak pekerja. Hak buruh telah diseret ke penyebut yang paling rendah yang mungkin sebagai cara untuk meningkatkan daya saing dan syarikat dalam pasaran global. Penyahkawasiliaan pasaran yang didakwa oleh ekonomi neoklasik sebagai cara untuk menggalakkan sistem pasaran yang kompetitif serta membawa kepada kecekapan dan keuntungan sebenarnya telah membawa kepada monopoli swasta dan oligopoli ke atas sektor ekonomi yang menguntungkan dan faedah pengguna yang terhad. Pasaran bebas telah menjadi pasaran kompetitif yang merosakkan di mana semua yang terlibat cuba mengumpul modal dan sumber paling banyak dengan menggambarkan orang lain. Kesimpulan, modern neoklasik membincangkan mengenai keperluan dan kepentingan pasaran bebas di dalam sesebuah negara. Untuk mencapai keadaan pasaran bebas yang ideal, terdapat tekanan besar terhadap kerajaan untuk menghapuskan pelbagai jenis sistem penguasaan dalam ekonomi seperti kuasa monopoli negara di dalam peraturan kewangan dan sebagainya. Pasaran bebas akan membawa pilihan pengguna yang lebih besar dan harga yang lebih rendah. Selain itu, ia juga akan menjana kesetiaan dana yang lebih besar, semuanya atas nama pasaran yang lebih kompetitif yang akan membawa manfaat kepada ekonomi dan seterusnya kepada masyarakat. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih.